Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niat dan juga kita harapkan dengan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati dan juga meridai hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Dan juga kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kita lakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Dan juga kita mohon Allah Subhanahu wa taala juga menyucikan hati-hati kita, membersihkan segala niat-niat kita dalam kita menuntut ilmu khususnya. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita, ahli keluarga kita, zuriat kita dalam golongan mereka yang senantiasa berpegang teguh kepada agama Islam, yang berpegang teguh kepada Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jejak langkah para salihin insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم، وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرة جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرة والدينا، وإلى حضرة مرشدي سيد الشيخ محمد طه السحيمي، وإلى حضرة سيد الشيخ محمد خير الله السحيمي، وإلى حضرة سيد الشيخ محمد فضل الله السحيمي، وإلى حضرة سيد الشيخ الحبيب أحمد بن محمد بن سميت، وإلى حضرة سيد الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة سيد الشيخ الدكتور سعد رزقي قامش، ثم خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ محمد بن عبد الله السحيمي، وخصوصا إلى هذا صاحب الكتاب شيخ الإسلام الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وخصوصا إلى هذا صاحب الكتاب الإمام شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي رحمهم الله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان بن الرحيم، علي عبد الدين، خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما بعد. Hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para murid yang kita kasihi, alhamdulillah thumma alhamdulillah dapat kita
berkumpul sekali lagi pada malam yang penuh dengan barakah ini, insya-Allah kita meneruskan dengan pembacaan kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Uthman Al-Zahabi rahimahullah ta'ala wa nafa'allah bih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat ke atasnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua manfaat daripada ilmunya, insya-Allah. Nah, daripada disempurnakan dengan pemansuhan Undang-Undang S377A yang telah diumumkan oleh pemerintah kita ni, maka sukalah untuk kita sama-sama merujuk kembali kepada Al-Quranul Karim, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan cara hidup ataupun dengan hubungan sama jenis ni. Bagaimana hukum agama kita, hukum agama Allah dan juga Rasul ini menunjukkan kepada kita panduan. Mudah-mudahan kita dapat menjauhkan diri kita daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita menghalang apa sahajalah kemungkaran yang datang kepada kita, datang kepada ahli keluarga kita, dan insya-Allah mudah-mudahan zuriat kita juga terselamat, insya-Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah, pada bab ni, ini adalah bab yang ke-11. Al-Imam Az-Zahabi menulis ataupun menyusun dalam kitab Al-Kabairnya bab yang ke-11 mengenai tentang dosa besar yang ke-11, iaitu apa? Dosa liwat. Kita dah terangkanlah apa makna liwat dalam pengajian yang lalu. Dan Al-Imam Az-Zahabi memulakan bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada surah Hud ayat 82 hingga 83. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Shadaqallahul azim. Mafhum ayat ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala datang azab kami jadikan negara kaum Nabi Lut alaihi salatu wasalam itu yang di atas ke bawah, yakni kami terbalikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Yakni kita telah terangkan dalam pengajian yang lepas, para ulama tafsir menyebutkan bahawa setiap batu tu yang ditujukan kepada individu kaum Nabi Lut alaihi salatu wasalam yang melakukan cara kehidupan sama jenis. Lelaki mau kahwin sama lelaki, perempuan mau kahwin sama perempuan. Maka batu tu yang Allah Ta'ala jadikan tu, batu yang berapi tadi, ada nama-nama mereka. Musawwamatan 'inda rabbik. Diletakkan nama-nama mereka di setiap batu-batu tu supaya mereka tak boleh lari. Jadi batu tu dia telah ditujukan oleh Allah SWT bagi mereka tadi tu. Mana saja mereka pergi di atas muka bumi yang diterbalikkan itulah, negara kaum Nabi Lut tu, mana mereka pergi, mana mereka cabut, itu batu kejar mereka. Zaman sekarang panggil apa tuan-tuan? Misail. Zaman sekarang panggil drone. Zaman dulu batu je. Tujuan dia sama. Tujuan dia ialah untuk terminate ataupun untuk hancurkan orang yang mungkar, orang yang ingkar pada Allah SWT, orang yang degil. Musawwamatan 'inda rabbik. Dan kami, yakni Allah, hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Dan yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Minggu lepas juga kita telah terangkan
Apa kata para ulama ayat ini? Dan kita sebutkan di sini secara ringkasnya bahawa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan amaran bagi umatnya bahawa siksaan yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut tidak jauh daripada umat Nabi jika ada di kalangan umat Nabi yang melakukannya. Faham? Artinya kalaulah di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat Nabi ini terbahagi pada dua, tuan-tuan. Yang pertama adalah umat al-ijabah. Makna umat al-ijabah ialah kita umat Islam. Kita menjawab dakwah panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni adalah umat Islam. Jadi kita adalah di dalam golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua umat Nabi ialah umatul dakwah. Yakni mereka umat yang dipanggil tapi belum lagi menjawab. Panggil mereka kepada Islam, mereka belum jawab. Itu pun kata para ulama, mereka ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma belum jawab aja dakwah Nabi. Jadi keadaan sekarang kita lihat ada umat ijabah, kita umat Islam, umat dakwah, mereka yang bukan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan amaran dalam ayat ini bahawa sesiapa di kalangan umatmu, dan kita kalau ambil ini secara khususnya tentang umatul ijabah, umat Islam yang melakukan apa yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Lut dahulu, ingatkan mereka wahai Muhammad, ingatkan mereka wahai Rasulullah, ingatkanlah mereka kepada pewarismu ya Rasulullah, yakni di kalangan kaum ulama, beritahu bahawa azab itu bagi orang-orang yang zalim, siksaan itu tidaklah jauh daripada mereka. Ini Allah Ta'ala punya warning pada kita hadirin dirahmati Allah. Sebab itu kita tidak boleh menyokong kemungkaran. Kita tak boleh menyokong kemungkaran, khususnya cara hidup yang diamalkan oleh puak yang mahu hidup sejenis, sama-sama jenis, nak kahwin sama jenis, nak bernikah sama jenis, nak melakukan hubungan seksual sama jenis. Umat Islam tidak menyokongnya. Umat Islam tidak mahu menghidup cara kehidupan tersebut. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala bukakan hidayah, Allah Ta'ala kembalikan hati mereka yang ingkar, termasuk kita juga, agar kembali bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk bertahan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nak kata negara kita ni diterbalikkan oleh Allah, dia tidak akan berlaku insya-Allah. Apa jamin Ustaz? Saya jamin dengan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi adalah Nabi rahmah. Allah Ta'ala tak akan turunkan bala yang sama, exactly the same, bagaimana Allah Ta'ala turunkan kepada umat Nabi Lut, kaum Sodom dan seterusnya, kepada umat Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi Muhammad SAW. Kerana istimewanya Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak mahu menyokong cara kehidupan ini. Dan kalau ada di kalangan anak saudara kita, anak kita, kaum kerabat kita yang tersasar jauh mengikut cara kehidupan ini, kita panggil dia balik. Kita panggil dia balik. Kita tak putuskan silaturahim. Kita panggil dia balik. Kerana kita sayang dia kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana Rasulnya. Ya. Baik, ini ayat ni kita dah selesai baca. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan pula satu riwayat daripada Al-Imam Ibnu Majah
daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum amila qaum Lut wa lu'ina man fa'ala fi'lahum thalathan." Faqala la'ana Allahu man amila amala qaum Lut, la'ana Allahu man amila amala qaum Lut, la'ana Allahu man amila amala qaum Lut. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa maksud hadis ni? Terjemahannya lebih kurang maksudnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum." Yang paling aku khawatirkan, yang paling aku risau, yang paling menyebabkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sangat risau terhadap umat ni. Dan kita nak kena ingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala, hadirin dirahmati Allah, dalam surah Al-Ahzab, bila Allah taala menyebutkan Nabi ni azizun alaihi ma anittum, azizun alaihi ma anittum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menyebutkan orang yang sangat mengambil berat terhadap apa yang dilalui oleh umatnya. Kalau umat Nabi SAW sekarang ni kita lihat depan mata kita, ditimpa bermacam-macam masalah. Masalah iman, masalah perpecahan, masalah kemiskinan, masalah dizalimi. Orang yang paling risau ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling risau, walaupun dia tidak ada di alam dunia ni, sehingga kan dalam alam barzakh pun, orang yang paling risau terhadap umat ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ayat tadi itu, azizun alaihi ma anittum. Ayat ini disebutkan dari sudut isim nakirah, azizun. Artinya dia tidak ada tertakluk ataupun terkait dengan masa. Bila-bila masa saja Nabi ni sangat risau. Nabi merasai apa yang dirasakan oleh umatnya. Kalau umat dia rasa berat, Nabi rasa berat, Nabi lagi rasa berat. Azizun alaihi ma anittum. Allah Ta'ala beritahu kita. Jadi kita jangan step hero, tuan-tuan. Jangan kita rasa kita ni hero, kita lah paling risau terhadap umat Nabi Muhammad. Nabi lagi risau daripada kita. Kononnya kenapa Allah Ta'ala turunkan macam gini, macam gini, macam gini? Tanya pada diri kita, hadirin yang dirahmati Allah. Kita tanya diri kita dulu, berapalah kuat hubungan kita dengan Allah SWT? Berapa kuatlah hubungan kita pada Allah SWT? Kita cakap tentang ini, kita cakap tentang tu, kita nak kempen ini, kita nak kempen tu. Masya Allah, ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Naam. Tapi kita tanya sama diri kita, hadirin dirahmati Allah, adakah kita orang yang paling risau terhadap umat ni? Nah, Nabi lebih risau. Sampai kat dalam kubur pun Nabi tengah risau. Jadi jangan kita rasakan kita ni paling risau terhadap umat Nabi SAW. Yang kita harus risaukan bagaimana diri kita sebagai umat Nabi SAW. Macam mana kita punya salat fardu, macam mana iman kita, macam mana kita punya salat malam, macam mana kita punya zikir, macam mana kita punya ikhlas, macam mana kita jaga ahli keluarga kita, macam mana kita khidmat pada orang tua kita, macam mana kita kasih anak-anak muda kita.
Ini semua kita mau tanya diri kita dulu, sebelum kononnya kita boleh selamatkan umat Nabi. Dah, Nabi lagi risau, tuan-tuan. Hubungkan diri kita kembali pada Allah dan Rasulnya. Kalau kita betul-betul benarlah, kita ni betul-betul lah risau terhadap umat, hendaklah kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kita dulu. Sebab tu para ulama yang benar-benar kembali kepada jalan Allah dan Rasulnya, kerja dia ajak manusia kembali menjadi orang yang bertakwa. Ulama tak sibuk dengan hal-hal politik, tuan. Dia ajak kembali umat Nabi, mari kenal Nabi balik, cinta pada Nabi. Dia sibukkan dengan mari cinta pada Nabi, mari cinta Nabi, nanti kau akan cinta Allah. Mari kenal syariat Nabi, mari betulkan akhlak engkau. Ini kerja para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sibuk tentang hal lain. Hal lain semua tak penting. Yang paling penting ialah jaga iman, dan jaga Islam, jaga ihsan pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kerja para ulama. Jadi apa yang paling risau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi paling risau apa? Akhwafu ma akhafu alaikum amila qaum Lutin. Yang paling aku risau, yang paling aku takutkan atas kamu ialah perbuatan kaum Nabi Lut. Ini yang Rasulullah SAW paling risau. Jadi kalau perkara ni, cara kehidupan LGBTQ ni, sekarang punya zaman hadirin sekalian lagi dahsyat lah kalau nak tengok daripada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang Allah Ta'ala khabarkan dalam Al-Quran, lelaki dia suka sama lelaki, mau kahwin sama lelaki, mau hubungan seks sama lelaki. Begitu juga dengan perempuannya dengan perempuan. Tapi zaman sekarang lagi teruk. Kalau zaman Nabi Lut, dia cuma ada gay, lesbian, gay, LG. Tapi sekarang, zaman sekarang ni, dia bukan ada LG saja, dia ada LGBTQ. Lepas tu ada plus lagi. Zaman Nabi Lut hanya lesbian, gay, kalau berdasarkan kita balik kepada ayat Al-Quran tadi. Tapi zaman sekarang dia macam apa dalam apa kata tu? Dia mutate. Macam virus. Virus ni dia mutate, beranak pinak. LGB ni macam itu kan. Dia macam berkembang biak pula. Sebab dia ikut nafsu. Nafsu dia tak ada had. Engkau kasih dia, kalau nafsu lelaki ni dia ada nafsu zina, dia ada nafsu seks, suka berzina, kasih dia satu perempuan, dia tak cukup satu perempuan, dia nak dua perempuan. Kasih dia dua perempuan, dia nak tiga perempuan. Kasih dia tiga perempuan, dia nak empat perempuan. Kasih dia empat perempuan, dia nak lagi. Pasal nafsu. Dalam satu riwayat hadis, Rasulullah kata, kalau berikan manusia satu gunung emas, ini kalau dia ada nafsu harta, nafsu tak rasa cukup dengan harta, walaupun satu gunung emas, kata Rasulullah SAW, dia nak lagi satu gunung emas, jadi ada dua gunung. Dia tak ada had. Itu nafsu. Al-Imam Al-Ghazali
radhiyallahu taala anhu arda, ada pernah sebutkan tentang nafsu ni kan. Imam Ghazali ibaratkan nafsu ni seperti kuda liar yang tak boleh dijinakkan dengan hanya berikan dia makan. Dia nak kena ikat. Nafsu ni ibarat kuda yang liar yang kena diikat. Nak kena disiplinkan dia, nak kena kurangkan makan dia, nak kena ada undang-undang supaya jaga dia. Kalau tak, dia akan tetap jadi liar dan dia boleh bawa mudarat kepada manusia. Ini nafsu. Sebab tu dia tak cukup dengan LG, dia ada B, bisexual. Dia lelaki pun dia nak, dia lelaki perempuan pun dia nak. Tu bisexual. Dia bukan nak perempuan aja, lelaki dia pun nak lelaki juga. T, transgender. Dia lelaki tapi dia ingat dia perempuan, dia nak jadi perempuan. Dia perempuan, dia rasa dia lelaki, dia pun nak jadi lelaki. Q, queer. Q-U-E-R, queer. Pelik. Asal dia pelik sebab dia lelaki, dia nak jadi perempuan. Tapi dia pun nak jadi diri dia sebagai lelaki juga. Dia nak jadi lelaki, dia pun nak jadi perempuan. Dia suka lelaki, dia pun suka perempuan. Pendek cerita, dia tamak lah. Tamak. Lagi tamak daripada bisexual. Semua dia nak. Ada macam-macam. Q-A, apalah semua. Saya tak hafal semualah. Ini zaman sekarang, zaman kaum Nabi Lut, dua je, lesbian, gay. Ini yang sebab Rasulullah SAW sangat risau. Yang paling aku khawatir, yang paling aku risau atas kamu ialah perbuatan kaum Nabi Lut. Jangan ambil contoh. Sebab tu Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Ini bukan cerita-cerita saja. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebab ia boleh terjadi, boleh berlaku dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan berlaku dan sedang berlaku dan dia akan terus berlaku sampailah datangnya Al-Imam Mahdi radhiyallahu taala anhu. Soalnya kita macam mana, tuan-tuan? Adakah kita nak terikut? Nah, kita tak mau ikut. Lakum dinukum waliyadin. Ini cara hidup engkau, tapi kau jangan kacau cara hidup kami. Ini cara hidup kami. Dan kita jaga ahli keluarga kita. Sebab tu kita pertama sekali, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, umat Islam, umat yang pertama yang menolak ni. Tak boleh sokong. Sebab tu kita tak redha kalau kita lihat ada orang di kalangan masyarakat kita yang menjadi orang yang menyokong perkara ni secara terbuka. Kita tak redha sebagai satu masyarakat dan juga secara individu. Dia tak boleh terima. La'anallahu man amila amala qaumi Lutin. La'anallahu man amila amala qaumi Lutin. La'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Nabi ulang 3 kali laknat. Nabi SAW, Al-Imam Nawawi sebutkan dalam kitab Al-Azkar, kitab yang kita belajar. Tapi kita sedang lihatkan dulu kitab Al-Azkar. Al-Imam Nawawi kata, bila Rasulullah SAW ulang 3 kali ini satu perkara yang Nabi, kalau doa 3 kali Nabi ulang, ini satu benda yang Nabi sangat-sangat berat hajat Nabi. Jadi kalau Nabi kasih warning, amaran, 3 kali Nabi ulangkan, jangan kita ambil ringan, hadirin yang dirahmati Allah. Ini Nabi Rahmah. Ini Nabi Ra'ufun
bil mu'minina raufur rahim. Jangan kita sangkakan rahmat itu kemungkaran pun Nabi terima. Tak. Nabi lah yang paling keras menolak kemungkaran, tetapi Nabi menolak kemungkaran dengan rahmat. Nabi ada belas. Nabi sentiasa terbuka dengan senyuman. Begitu juga kita ma'asyiral muslimin, kita terbuka dengan senyuman kepada sesiapa yang melakukan kemungkaran, dia nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita senyum dengan keingkaran yang dia buat. Dengar ni, fahamkan elok-elok. Kita terbuka dengan senyuman kepada sesiapa yang melakukan kemungkaran bila dia nak bertaubat. Tetapi kita bukan senyum dengan terbuka tangan kepada kemungkaran tersebut. Sebab Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah melaknati perbuatan kaum Nabi Lut. 3 kali Nabi ulang. Dan ini sebenarnya hadirin sekalian, bila Nabi dah menyebutkan la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin 3 kali, memadailah apa yang Nabi sebutkan itu tadi. Artinya kita tak payah nak laknat mereka lagi. Tak payah. Jangan kita sebutkan puak LGBTQ. Tak payah. Sebab Nabi dah sebut. Cukup Nabi sebut sudah. Tapi ya, kita baca hadis ni untuk mengingatkan kepada diri kita dan juga kepada sesiapa yang mendengar hadis tersebut. Lihat, Nabi Rahmah melaknati kaum yang melakukan cara kehidupan kaum Nabi Lut. Nabi dah sebutkan tu. Saya tak sebut lagi dah. Saya tak perlu sebut. Cukup Nabi SAW katakan. Dan apa maksudnya laknat di sini? Apa maksud Allah Ta'ala melaknati? Artinya, pada kata para ulama, bila Allah Ta'ala melaknati satu kaum, artinya Allah Ta'ala telah putuskan rahmatnya. Allah Ta'ala telah putuskan rahmatnya ke atas kaum tersebut, selagi dia tidak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa maksud Nabi SAW melaknati kaum tersebut? Bila Nabi melaknati, Allah Ta'ala tidak meridai kaum itu. Allah Ta'ala tak meridai, Allah Ta'ala tak pandang. Samalah artinya lebih kurang. Jadi jangan kita jadi orang yang tak dipandang oleh Rasulullah SAW, sebab Allah Ta'ala akan putuskan rahmatnya ke atas kaum tadi. Itu maksud hadis ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi meletakkan hadis pula yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu 'amala lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Baik, hadis ni Nabi SAW menerangkan tentang hukum hudud. Hukum hudud ataupun hukum jenayah ke atas orang yang melakukan satu jenayah. Apa kata Nabi SAW? Man wajadtumuhu, sesiapa di antara kamu yang mendapati, barang siapa di antara kamu. Maksudnya di sini kata para fuqaha ialah sesiapa yang tahu. Sesiapa tu sesiapa dah, di kalangan orang awam. Di kalangan orang awam. Kita ni orang awam, tuan-tuan. Kita tahu, hendaklah kita laporkan kepada mahkamah, kepada qadi, dengan siap ada bukti. Dengan siap ada bukti. Tak boleh dakwa-dakwa gitu je.
dakwah, buat dakwaan, tetapi nak dilaporkan kepada qadi dengan bukti. Man wajadtumuhu ya'malu 'amalan lutin, sesiapa di antara kamu yang tahu ada orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, hendaklah dia laporkan kepada qadi. Maka qadi itu nanti apabila dia telah terima dakwaan tu, dah ada buktinya dan dibicara dan didapati salah pelaku tersebut, didapati salah orang yang dilaporkan tadi itu melakukan kaum Nabi Lut, faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih, maka bunuhlah dia, baik yang mengajak maupun orang yang diajaknya. Dengar elok-elok kat sini. Bukan kita yang menjalani hukum tersebut. Sebab tu kita mau kena jelaskan hadis ni. Bukan kita orang awam yang melakukan hukuman tersebut. Kita cuma laporkan dengan ada bukti. Apa buktinya? Buktinya mesti dibawa dengan 4 saksi yang adil, yang nampak bahawa orang yang didakwa itu melakukan hubungan liwat, lelaki sama lelaki, perempuan ataupun perempuan sama perempuan. Susah ke senang? Sebab tu nak kena faham hadis ni, tuan-tuan. Kalau tak, kita kalau salah faham, Nabi kata bunuh, mari. Tak boleh. Awak siapa? Awak siapa? Awak qadi? Saya lantik diri saya sebagai qadi. Tak sah. Tak sah. Qadi mesti dilantik oleh sultan, raja. Imam dia Muslim ataupun dia bukan Muslim. Awak dilantik oleh siapa? Saya lantik diri saya. Tak sah. Jangan show sendiri. Habis ni sekarang kemungkaran ni macam mana? Geram dia. Marah dia dengan kemungkaran. Ya. Tak suka. Kita pun tak suka dengan kemungkaran, tapi kita tak ada kuasa. Kita tak ada kuasa. Habis sekarang macam mana tak ada kuasa, Ustaz? Macam Nabi kata, kalau tak boleh ubah dengan tangan, ubah dengan lisan. Nasihatkan. Kalau itu awak kenal, orang tu awak kenal, awak nasihatkan dia. Kalau nasihat tak boleh macam mana, Ustaz? Dengan doa. Kita tak ada kuasa, tak ada tangan. Tak ada tangan pula. Ada tangan tapi tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Nasihat pun tak boleh, tak pandai nak cakap. Wajib benci. Benci sama kemungkaran tu, tak reda dengan kemungkaran tu. Doa, ya Allah, gunakan senjata. Apa senjata? Ad-doa. Ad-doa silah mukmin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tu senjata mukmin. Doa. Sampai bila mau doa, Ustaz? Sampai bila-bila lah. Sampai bila-bila lah. Sampai mati, Ustaz? Sampai kita mati. Kalau tak ubah, itu hak Allah. Tanggungjawab kita ialah kita berdoa sebab kita mampu berdoa. Tapi ini hadis Nabi SAW, kata para fuqaha, ditujukan kepada pihak yang berkuasa, sultan. Habis sultan kalau tak nak buat macam mana, Ustaz? Dia jawab dengan Allah lah. Jawab dengan Allah lah. Jawab dia. Sebab tu jangan jadi sultan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, layak dia menjadi raja, layak dia menjadi governor, layak dia.
Orang yang bertakwa, ada ilmu. Satu ketika dia tanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah, jadikanlah aku pemimpin. Jadikanlah aku governor. Ya Rasulullah, jadikan aku amir." Rasulullah kata kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Wahai Ibnu Abbas, jangan kau minta menjadi pemimpin. Pemimpin tak diminta, tapi dia dilantik. Kalau kau minta, maksud hadis ni, kalau kita ni minta jadi pemimpin, jadikanlah saya pemimpin tuan-tuan, saya layak tau, saya layak, saya pandai tau, saya punya degree dia ada 5 degree kat dalam saya punya office. Contoh, tak kenakan siapa-siapa tau tak ada. Pimpin, jadi saya pemimpin pilih saya. Balik pada hadis tadi tu yang Nabi beritahu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau siapa minta diri dia menjadi pemimpin, Allah dan Rasul tidak menjamin dia. Tetapi kalau dia dilantik, awak sekarang jadi pemimpin bagi masyarakat ni. Tak mau, saya tak nak, tak apa, awak layak. Saya lantik awak secara rasmi. Tak mau, saya tak mau. Dilantik, Allah dan Rasul menjadi penjamin. Jadi jangan minta tuan-tuan. Satu je awak boleh minta, jadi pemimpin keluarga tu boleh minta. Pasal nak jadi pemimpin keluarga nak kena minta lah. Minta siapa? Minta dengan bapak lah. Bapak wanita tu kan. Kamu kena minta, tak boleh tak minta tau. Kamu kena minta. Itu boleh minta. Haji, saya jatuh cinta lah dengan anak Haji. Boleh tak saya minta dia jadi isteri saya? Boleh. Tu minta jadi pemimpin lah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Nak jadi pemimpin kan? Pemimpin keluarga, pemimpin isteri. Itu boleh minta. Nasib baik boleh minta. Kalau tak boleh minta, tak kahwin lah kita. Tunggu dilantik je. Tunggu dilantik. Siapa nak saya jadi menantu? Nasib baik lah. Tapi jadi pemimpin masyarakat, menjadi raja, apalah nama dia, apa saja namalah yang digunakan, pokoknya dia pemimpin. Jangan minta tuan-tuan. Khidmat, saya datang khidmat, tapi saya tak mau jadi pemimpin. Tapi kalau dilantik ustaz, kalau dilantik tak ada orang, tolak je, tolak sampai dipaksa. Sampai kena paksa. Jadilah pemimpin. Kalau tak nanti ada orang munafik jadi pemimpin, orang jahat jadi pemimpin. Awak nak? Tak nak. Baiklah, saya terima. Terpaksa terima. Sebab kalau tak ada orang jahat jadi. Okey. Jadi faham ni betul-betul hadirin rahmatullah. Para fuqaha menyebutkan di sini yang menjatuhkan hukuman hudud. Apa hukuman hudud dia? Faqtulu fa'il wal maf'ul bih. Baik, apa kata al-Imam Syafi'i? Mazhab al-Imam Syafi'i tentang perkara ni. Dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan, sebab ulama khilaf tentang hal ni. Kata Imam Syafi'i, jika telah disabit bahawa orang yang didakwa itu melakukan hubungan kaum Nabi Lut dengan ada 4 saksi yang adil. Kenapa kena ada 4 saksi yang adil? Sebab dia dikira zina. Lelaki sama lelaki, perempuan sama lelaki perempuan, kalau dia buat hubungan seksual, itu dikira zina. Sama juga dengan seorang lelaki yang tidak bernikah, dia melakukan hubungan seks dengan wanita tidak dalam nikah,
itu dikira zina. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ini semua hadis sahih. Tak payah saya ulang-ulangkan sahih. Ini semua hadis yang kita baca sahih. Nabi SAW menyebutkan, la tubashirul mar'ah al-mar'ata illa wahuma az-zaniyan, wa la yubashirul rajulu ar-rajula illa wahuma zaniyan. Maksudnya lebih kurang apa Nabi sebut? Nabi kata kalau seorang wanita dia datang ke atas kaum, dia datang kepada seorang wanita, yakni secara syahwat melakukan hubungan sejenis, dia adalah penzina, sama juga dengan lelaki dalam hadis yang kita baca tadi. Jadi hukum dia zina. Jadi nak jatuhkan hukuman zina, bukti dia mesti ada 4 orang yang adil, yang lihat penetration tadi, yakni zakarnya masuk ke dalam faraj, potong hasyafah. Apa hasyafah? Hasyafah itu kalau lelaki zakar kepala helmet tu, helmet German helmet. Faham tak? Nak saya draw. Faham ni? Tu kepala zakar. Hasyafah. Hasyafah tu kepala zakar. Hilang, terpotong dalam faraj wanita. Kalau yang dilakukan tadi bukan suami isteri, itu zina. 4 orang adil lihat. 4 orang adil ni apa artinya? 4 orang soleh, tak tinggalkan salat, tak tinggalkan puasa Ramadan. Orang soleh. 4 orang lihat dengan jelas. Senang ke susah nak hukumkan demikian? Tak dengar? Video dia nak kena pastikan video tu sah ataupun tidak. Kemudian 4 orang adil, lelaki adil, soleh, nampak. Tapi yelah, boleh cara ni bermacam-macam. Video tadi katakan, video nak kena sahkan lah, video tu betul ke tidak. Sebab sekarang video pun boleh direka. Daripada tak ada boleh jadi ada. Zaman sekarang punya tipu. Ya. Sekarang ni kalau video-video pun, hadirin yang dirahmati Allah, awak tak boleh lihat video tu awak terima bulat-bulat itu video asli. Kerana telah terbukti bahawa video boleh direka. Orang yang tak ada dia boleh adakan. Orang yang ada dia tak buat pun dia boleh adakan dibuat. Macam gitu punya zaman sekarang. Pembohongan boleh berlaku. Dahsyat sekarang punya tipu, tuan-tuan. Kalau besok awak nampak, jangan cakap besok lah, katakan malam ni awak nampak tiba-tiba dekat WhatsApp awak dapat Ustaz Marzuki, muka macam Ustaz Marzuki, hidung dia confirm Ustaz Marzuki lah. Tak boleh lari hidung Ustaz Marzuki, macam gini pesek Ustaz Marzuki confirm. Awak nampak orang dalam video tu dia lakukan zina, datang tanya dengan saya dulu lah, orang ni yang betul yang masih hidup ni. Hadirin sekalian, kerana banyak pembohong. Ada 2 orang kita tahu yang confirm dia menolaknya. Kita percaya sebab dia orang baik. Ustaz Abid Liu. Orang dengar Ustaz Abid Liu tak? Masyhur dia, Ustaz Abid Liu. Satu ketika orang hantarkan gambar video dia. Dia sedang melakukan hubungan seks dengan seorang pelacur. Muka sebiji macam dia kat dalam video. Tapi dia menafikannya. Dia kata, saya tak buat ni. Saya tak tahu macam mana ni video pun ada. Sebab saya bukan orangnya. Kat dalam video tu bukan saya. Tapi muka dia. Ustaz, agaknya dia tipu mana saya.
Awak tapi jauh-jauh. Awak sekarang buka ni awak punya ni handphone. Awak punya Apple ke ataupun Samsung. Awak buka Google Store ke apa, Play Store ke. Awak download satu apps. Dia boleh awak punya gambar tu bukan video. Gambar awak ni, muka gambar awak ada, letakkan dalam video tu, apps tu. Dia boleh tukar tau. Katakan awak ambil video, dalam apps tu ada video Superman tengah terbang. Apalah nama dia? Artificial Intelligence, AI. Video ni Superman tengah terbang. Betul-betul cerita Superman lah tengah terbang. Christopher Reeve tengah terbang. Awak lembik muka saya. Janganlah buat macam gini jangan nyanyikan saya pula. Tapi ni saya, anak saudara saya buat waktu tu kan. Budak Sec 1. Dia ambil muka saya, dia kata, "Uncle, tengok. Uncle jadi Superman." Dia letakkan muka saya, dia ambil gambar. Lepas tu dia taruh muka saya tu kat dalam video tu. Muka saya tengah senyum. Tapi muka saya tu bila diletakkan dalam video tu yang Superman tengah terbang tu, saya tak senyum, tapi muka betul-betul dalam Superman punya gambar saya tengah terbang. Pembohongan. Betul ke tidak? Bohong. Orang boleh buat hadirin ni rahmati Allah. Saya lihat satu dokumentari. Ini ada kat Netflix tu, boleh buka. Netflix, saya tak ingat ini tadi. Seorang yang pengasas, dia awal pengasas Google. Tapi dia dah berhenti. Dia katakan sekarang artificial intelligence dia boleh lakukan apa? Orang yang tak ada dalam dunia ni, tak ada. Tapi dia boleh olahkan satu video. Orang ni video dia betul macam 100% asli. Dan ini banyak digunakan di internet. Muka orang, awak dapat muka orang, selalu dibuat untuk iklan lah, advertisement. Awak ingat tu orang dia ambil gambar, fotografi, tapi bukan. Dia buktikan ini orang tak ada. Dalam dunia orang ni tak ada je. Kita buat ni orang baru, gambar baru. Orang yang baru. Dia ambil ni, dia ambil ni. Komputer boleh buatkan muka baru. Supaya apa? Tak payah bayar royalty. Tak payah bayar model lah. Model kau tak nak kena bayar kan? Satu kali ambil gambar $500. Buang-buang duit. Kita buat satu program, bayar mahal sikit, tapi free. Dah tak ada lagi tak payah pakai model. Model pun tak payah lagi dah. Macam gitu hadirin yang dirahmati Allah zaman sekarang. Sebab tu kalau tadi yang Ustaz Fatah tanya kan, ni sekarang ada datang orang dakwa, saya ada tahu Ustaz, Tuan Qadi, saya ada bukti ni video. Ni video asli ke tidak? Kena ada pakar dia lah. Pakarnya tahu macam mana nak. Kita tak ada tu ilmu. Kemudian 4 orang yang soleh, 4 orang adil mau kena lihat betul-betul. Tapi dia susah. Nak hukumkan orang zina. Awak ingat ada kerja ke 4 orang soleh nak pergi cari tiap-tiap malam, nak pergi mengendap, tengok orang zina ke tidak? 4 orang soleh nak kerja buat macam gitu, dengan lihat benda yang haram lagi. Habis Ustaz macam mana nak dakwah? Kita lihat zaman Rasulullah SAW. Orang yang zina dia sendiri yang tanya, dia yang sendiri beritahu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." "Ya Rasulullah, saya zina ya Rasulullah. Sekarang jatuhkan hukum hudud ke atas saya." Dia sendiri mengaku. Mana awak ada lihat ada 4 sahabat tengok cari malam-malam ketuk rumah orang? Ada? Tak ada. Sebab Allah Ta'ala tak benarkan kita untuk cari orangnya kemungkaran. Kita halang kemungkaran, tapi kita jangan sibuk-sibuk cari kemungkaran. Sebab Allah Ta'ala sebut, "La tajassasu." Jangan kamu pergi cari-cari, ngintip-ngintip. Itu bukan kerja orang Islam. Kerja orang Islam halang kemungkaran. Jangan adakan
tempat pelacur contohnya. Jangan, tempat pelacur tutup. Tapi kalau dia nak melacur, kita tak, dia sembunyi, kita tak boleh, kita tak tahu. Itu. Sama juga dengan hal ini sebagai penutup hadirin yang dirahmati Allah. Sama juga dengan hal liwat. Bukti kan? Tak ada bukti, walaupun awak tahu dia ni memang orang yang suka sama jenis, tapi selagi mana dia tidak melakukan hubungan seks, tanpa bukti kita tak boleh hukumkan. Yang ni mahkamah tak boleh turunkan hukuman. Sebab dia kena ada bukti dan 4 orang salih kena lihatnya. Sebab dia punya hukum hudud berat. Sangat berat. Secara ringkas yang kita akan sambung minggu depan, ringkasnya hukum hududnya bagi dalam mazhab al-Imam Syafi'i sama juga seperti zina. Kalau orang yang melakukannya dia sudah bernikah, rejam sampai mati. Kalau dia belum bernikah, sebat 100 kali. Maf'ulun, yang orang yang kena buat, kalau dia sudah bernikah 100 kali sebatan. 100 kali sebatan. Dan hendaklah dia diasingkan 1 tahun. Maknanya masuk dalam jail 1 tahun. Tapi tak direjam kalau dia dah nikah ataupun dia belum nikah. Siapa tu? Yang kena buat. Yang buat, kalau dia dah nikah 100 kena rejam sampai mati. Kalau belum nikah 100 sebatan. Tetapi siapa yang hukumkan ini? Qadi, bukan orang awam. Ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi sikit hadis ni pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita faham betul-betul. Jangan kita lakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan hak kita untuk melakukannya. Ya, wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati segala ilmu yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk kita mengamalkan segala ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, ahli keluarga kita daripada siksa neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.